Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma ftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung sesi tadabbur Al-Quran berpandukan kepada tafsir yang dikenali sebagai tafsir Al-Qurtubi, iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, beliau telah meninggalkan satu karya yang agung, yang hebat, iaitu yang beliau namakan sebagai Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kita berpandukan kepada tafsir beliau ini untuk kita mengambil ibrah, pengajaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kita masih lagi di dalam suratul Fatihah, iaitu bab yang kedua yang menceritakan tentang turunnya suratul Fatihah ini dan hukum hakam yang boleh difahami dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi poin yang ke-9, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, as-sahih. As-sahih ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu boleh jadi sahih juga. Yang sahih maksudnya adalah daripada pelbagai pandangan yang dipegang oleh para alim ulama. Berarti ini satu masalah yang ada khilaf, yang tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama dalam memahaminya, adalah isu adakah kita itu diwajibkan membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, ataupun tidak perlu, ataupun memadailah baca dalam satu rakaat dan rakaat lain tak perlu baca, atau bagaimana. Jadi setelah Imam Qurtubi rahimahullah taala menerangkan pelbagai pandangan ini, maka Al-Imam Al-Qurtubi menegaskan, ini adalah pendirian beliau, iaitu yang sahih, yakni pandangan yang mempunyai dalil yang kuat daripada pandangan-pandangan yang pelbagai itu adalah pandangan yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita bear in mind bahawa Al-Imam Al-Qurtubi beliau adalah ulama mazhab Maliki, tetapi tidak benar tuduhan yang dituduh oleh sebahagian mengatakan bahawa ulama-ulama mazhab ini ta'assub mazhab, tak berpegang pada dalil, hanya ta'assub kepada mazhab sendiri. Itu adalah tidak benar. Mereka memang biasa menyokong pandangan-pandangan dalam mazhab mereka kerana itu yang mereka lihat sebagai pandangan yang kuat. Tapi misalnya dalam contoh ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala meletakkan pandangan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, iaitu pengasas mazhab Hambali, dan barulah pandangan Imam Malik pada pendapat yang satu lagi. Berarti Imam Malik dalam isu ini mempunyai pendapat lain. Cuma ada diriwayatkan daripada beliau pendapat yang sama seperti dua orang imam sebelum itu, maksudnya yang disebut sebelum ini. Bukan makna imam ni hidup sebelum Imam Malik, tidak. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah murid pada Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid pada Imam Syafi'i. Maksud saya yang telah disebutkan sebelum ini. Jadi ada
riwayat yang pelbagai tentang pendirian Imam Malik, yang masyhurnya adalah yang berbeza daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, tapi dalam satu pandangan yang lain sama. Dan inilah pandangan yang dinilai mempunyai dalil yang kuat bahawa membaca surah Al-Fatihah itu hendaklah dibaca secara khusus, bukan makna kata baca surah lain pun boleh, tidak. Ini pandangan yang kuat, iaitu dalam keadaan biasalah, bukan dalam keadaan misalnya orang tu baru masuk Islam, dia pun tak pandai lagi baca surah Al-Fatihah. Itu adalah the exceptional cases, ya. We are talking about the normal circumstances. Dalam keadaan biasa, memang surah Al-Fatihah yang kena baca, bukan surah lain pada setiap rakaat. Bukan maknanya rakaat yang pertama saja baca, rakaat kedua tak payah baca, tidak. Pada setiap rakaat kena baca suratul Fatihah likulli ahadin alal umum, pada setiap orang. Sebab ada juga pandangan mengatakan hanya perlu dibaca kalau orang itu jadi imam ataupun kalau orang itu sembahyang seorang diri. Ada ulama yang berpendirian bahawa kalau orang tu jadi makmum, tak perlu lagi baca Fatihah, kerana Fatihah makmum tu kata mereka adalah telah ditanggung oleh imam. Tetapi mazhab Syafi'i misalnya mengatakan Fatihah yang ditanggung oleh imam itu adalah Fatihah orang yang masbuk, bukannya Fatihah orang yang muwafiq. Masbuk ni maknanya orang yang dia masuk dalam kedudukan qiyam tadi tu dalam satu tempoh waktu yang tidak cukup untuk dia membaca Fatihah secara sempurna, atau memang tak sempat langsung pun baca Fatihah. Takbir je Allahu Akbar, imam pun terus Allahu Akbar rakaat misalnya, sudah tak sempat nak baca Fatihah pun, ataupun takbir Allahu Akbar, baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imam pun Allahu Akbar rakaat. Ini namanya masbuk. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang dikatakan imam menanggung Fatihah makmum itu kalau makmum yang masbuk. Adapun makmum yang ada keluasan masa untuk membaca Al-Fatihah dengan sempurna, itu namanya muwafiq. Jadi tidak ada beza sama ada dia makmum, dia imam, dia solat seorang diri. Setiap rakaat solat dia kena baca suratul Fatihah. Mana dalil? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat. Jadi zahir daripada tidak ada itu maknanya tak sah lah. Walaupun ada pandangan misalnya daripada mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, yang menafsirkan hadis la solata ni bukan menafikan kesahihan solat, tapi menafikan kesempurnaan solat. Tapi yang lebih jelas adalah bila kata la solata, menafikan keseluruhan solat. Maknanya tak sah. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak membaca dalam solat itu Fatihatul Kitab, iaitu suratul Fatihah. Ini zahir yang jelas daripada hadis, tidak ada solat, yang ini tidak sah solat orang yang tidak membaca dalam solatnya itu suratul Fatihah. Dan dalam riwayat yang lain yang membawa maksud yang sama, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidaj. Salasan, Nabi SAW ulang 3 kali, maknanya ada satu bentuk emphasis, ada satu bentuk penekanan tentang kepentingannya membaca suratul Fatihah. Tidak barang siapa yang solat satu solat yang dia tidak membaca dalam solat itu dengan ummul Quran, ataupun kita panggil ummul kitab, iaitu suratul Fatihah, maka solat itu menjadi sia-sia. Jadi ini antara dalil-dalil yang dipegang oleh para alim ulama yang mewajibkan setiap orang yang solat, sama ada dia imam, dia makmum, dia seorang diri, kena membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Jadi ini yang ahwat, walaupun kita katakan ada khilaf di kalangan ulama, tapi kalau kita baca suratul Fatihah itu selesai. Tidak ada ulama yang mengatakan solat kita itu tidak sah. Berbeza kalau kita tidak membaca suratul Fatihah, maka di situ kita berdepan dengan para alim ulama yang berpendirian bahawa solat kita adalah tidak sah. Jadi kalau orang yang bijak, yang cermat, berhati-hati dalam agama, tentulah dia tak nak solat dia itu dinilai tidak sah oleh sebahagian ulama sekalipun. Tentulah dia lebih selesa bila dia solat semua ulama kata sah. Dalam urusan dunia juga begitu kan. Misalnya
kita nak buat satu permohonan projek yang besar, yang mungkin nak dapatkan tender yang nilainya jutaan ringgit. Jadi kita dapatkan maklumat, ada maklumat mengatakan perlu kita submit bersama dengan permohonan kita itu dokumen-dokumen 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Tetapi ada yang mengatakan tak, hanya perlu submit 3 dokumen, yang 2 lagi tu tak perlu. Kalau kita orang yang bijak dan cermat, tentulah kita akan submit kesemuanya, kerana kesemuanya itu sudah mengandungi yang 3 tadi. So yang kata hanya perlu 3 pun maknanya dokumen yang diperlukan tu dah ada. Tapi bila kita submit hanya 3, katakan yang mengatakan perlu 5 dokumen itu sebenarnya, so kita ada problem dekat situ. 2 dokumen kita tak complete, so kita dah rugi peluang untuk mendapat projek jutaan ringgit. Sedangkan ini solat ni lebih berharga lagi sebenarnya kalau kita faham. Maka takkan kita nak ambil risiko bahawa solat kita itu tidak sah. Tentulah kita akan berhati-hati, iaitu kita membaca suratul Fatihah dengan sempurna pada setiap rakaat solat kita, kecuali dalam keadaan yang diberi keringanan, iaitu ketika mana kita masbuk, maka ketika itu tidak perlu kita membaca Al-Fatihah dengan sempurna, ataupun dalam keadaan yang memang tidak ada waktu langsung, tidak perlu pun kita membaca Al-Fatihah, kita terus saja bergerak untuk mengikut kepada posisi imam. Jadi kesimpulan daripada perbincangan tentang isu membaca Al-Fatihah ini, pandangan yang sepatutnya kita jadikan pegangan dan amalan adalah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat solat. Baik, seterusnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unadiya annahu la salata illa bi qiraati Fatihatil kitabi fama zada. Akhrajahu Abu Daud. Jadi hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah memerintahkan beliau mengumumkan bahawa tidak ada solat kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Jadi ini juga menguatkan lagi pandangan yang mengatakan kena baca. Jadi samalah logiknya, secara logiknya kalau kita tinggal satu rakaat tidak sah. Tak boleh kita kata rakaat yang tadi tu dah ganti dah rakaat yang saya tinggal, atau kita tinggalkan sujud, sujud tadi saya dah sujud sebelum ni, so sujud yang sebelum ni kira gantilah sujud yang saya tak buat tu. Kan tidak demikian. Maka demikianlah dari segi logik atau kiasnya adalah takkan kita nak kata Fatihah saya rakaat yang pertama tu dah cukuplah untuk mengambil posisi Fatihah rakaat yang lain yang saya tak baca. Tidak. Jadi ini selain daripada dalil daripada hadis Nabi SAW, ada di sana elemen qiyas, by analogy. Kita semua bersepakat tidak menerima satu rakaat itu boleh mengganti rakaat lain yang ditinggalkan, ataupun satu sujud yang kita tinggalkan tu kita kata kira yang tadi itulah je, tak boleh dengan kesepakatan. Maka demikianlah sepatutnya, tak boleh kita kata Fatihah yang rakaat yang tadi itu cukuplah untuk memenuhi tuntutan Fatihah rakaat yang lain. Ini dari segi logik ataupun kiasnya begitu. Dan inilah pandangan yang dipegang oleh Abdullah bin Aun, Ayub As-Sikhtiyani dan lain-lain daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama dalam mazhab yang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, Sayyidina Ubadah bin As-Samit, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Utsman bin Abil As, dan juga Khawat bin Jubair radhiyallahu anhum ajmain. Mereka juga berpendirian bahawa
tidak ada solat, yakni tidak sah solat kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Ini semua ulama-ulama ya, daripada kalangan sahabat, tabi'in ya, yang kita sebutkan tadi, dan ada juga yang saya belum sebutkan ini, mereka inilah yang kita jadikan panduan, yang kita jadikan contoh dalam beragama, dan mereka ini semuanya mewajibkan membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Baik, dalam riwayat yang lain juga membawa maksud yang sama, bahawa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra fi kulli rak'atin bilhamdulillah wa suratan fi faridah aw ghairiha. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca pada setiap rakaat. Ini lebih kita kata soreh, lebih direct to the point. Maknanya pada setiap rakaat. Bilhamdulillah maknanya Fatihah lah. Jangan kita sangka bila dia kata alhamdulillah tu makna alhamdulillah, Allah akbar, dah baca alhamdulillah dah. Tidak. Kalimah alhamdulillah di sini to represent Al-Fatihah. Maknanya kalau tak baca Al-Fatihah lah. Kita pun kadang-kadang ada orang kita macam tu. Cuba baca alhamdulillah. Takkan hamba Allah tu alhamdulillah. Loh, baca sampai habis lah. Baca daripada awal sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Sampai waladhdallin. Ya amin. Jadi dah masukkan bilhamdulillah atau bilhamdulillah. Sepatutnya bilhamdi. Tapi nak katanya kalimah tu alhamdulillah. Tidak diubah dia punya baris dia tu. Maknanya baca Fatihah. Ya. Itu sama ada dia solat fardu ataupun dia solat sunat. Memang solat sunat tu hukumnya sunat. Tapi untuk menjadikan solat sunat itu sah, masih kita itu wajib membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat. Kemudian dalam Sahih Muslim juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita tahu ya Sayyidina Abu Hurairah ni adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar solat, jadi Nabi sallallahu berpesan, waf'al dzalika fi salatika kulliha. Buatlah macam saya ajar tu dalam solat kamu semuanya. Maknanya yang Nabi ajar tu ada mengandungi bacaan Al-Fatihah. Jadi Nabi suruh buat macam itu. Maknanya baca Fatihah, rokok, sujud dan sebagainya pada semua sembahyang kamu. Maknanya secara umumnya solat fardu ke, solat sunat ke, kena baca suratul Fatihah. Kemudian satu sokongan yang lain daripada Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa satu hari Ubadah bin As-Samit telah terlambat untuk solat subuh. Jadi patutnya beliau jadi imam ya. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, giliran sepatutnya beliau menjadi imam salat subuh, tapi beliau terlambat. Jadi oleh kerana dah lambat, maka Abu Nuaim iaitu Bilal di sini bukan maksudnya Bilal sahabat Nabi. Bilal di sini maksudnya muazzin ya. Apa tu Abu Nuaim yang jadi muazzin, beliau pun qomat. Jadi bila qomat, Abu Nuaim yang jadi imam sepatutnya Ubadah bin As-Samit, tapi oleh kerana Ubadah bin As-Samit terlambat, dikomatkan solat dan Abu Nuaim menjadi imam. Kemudian Ubadah bin As-Samit radhiyallahu datang, dan saya bersama dengan beliau ya. Saya ni adalah perawi hadis ya yang kita sebutkan tadi. Saya ada bersama dengan Ubadah bin As-Samit, dan kami pun duduklah dalam saf di belakang imam, iaitu di belakang Abu Nuaim. Dan Abu Nuaim membaca dengan jahar ya. Dalam solat yang jahar, imam membaca dengan nyaring. Kemudian walaupun imam sedang membaca, kan biasa sepatutnya kita ni disunatkan untuk diamlah dengar bacaan imam. Tetapi tidak, pada masa
Abu Nuaim membaca dengan nyaring, Sayyidina Ubadah membaca Al-Fatihah. Jadi perawi ini tahu ya, dengar bahawa Sayyidina Ubadah membaca Al-Fatihah walaupun tidak senyaring imam, tapi maknanya orang sebelah tu dapat perasan bahawa beliau membaca Al-Fatihah. Jadi selepas selesai solat, aku pun bertanyalah kepada Ubadah, aku tadi dengar kamu membaca Fatihah sedangkan imam sedang membaca dengan nyaring. Seolah-olahnya macam perawi ni rasa heran. Kan sepatutnya kalau imam dah baca dengan suara yang nyaring, lain kalau kita sembahyang sir, sembahyang sirriyah, solat yang sirriyah, yang bacaannya perlahan, ya masing-masing bacalah. Ya, imam baca bacaan dia, kita baca bacaan kita. Tapi ini kan imam sedang solat jahriyah, solat yang nyaring. Sepatutnya bukankah kita patutnya diam je lah, dengar je lah bacaan imam. Mungkin begitulah ya, dengan bahasa yang lain. Jadi aku dengar kamu membaca Fatihah ketika mana Abu Nuaim yang menjadi imam sedang membaca dengan nyaring. Jadi dijawab oleh, ini dia punya point dia ya. Kenapa ulama mengatakan wajib baca Fatihah pada setiap rakaat. Jadi Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menjawab, ajal, betul. Saya berada pada satu keadaan yang mana Nabi SAW yang menjadi imam, dan beliau baginda membaca dengan jahar. Jadi bila selesai solat, Nabi SAW ada macam menegur lah atau memberi komen ya, kerana sepertinya ada orang lain juga membaca. Baginda sedang membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai imam, tapi sepertinya terganggu dengan orang lain yang juga membaca di belakang. Jadi Nabi SAW berpusing mengarahkan wajahnya kepada makmum. Jadi inilah sandaran antara sandaran kenapa ini satu benda kita boleh ambil pengajaran, iaitu kedudukan imam ya, selepas daripada memberi salam dan selepas daripada selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, yang mana itu dalam hadis disunatkan kita menyebutnya 10 kali itu dalam keadaan kaki kita itu masih lagi belum kita buka, mana masih lagi kita itu dalam posisi tahiyat akhir. Tapi selepas itu ataupun dalam solat-solat yang kita tidak sebut yang 10 kali tadi, maknanya solat selain pada maghrib dan subuh, maknanya selepas pada kita istighfar 3 kali itu, kita terus berpusing 180 degrees daripada kita tadi menghadap kiblat, kita berpusing membelakangkan kiblat 180 degrees sebab sebahagian daripada imam kita dia tidak ambil posisi 180 degrees ni. Kalau 90 degrees pun masih ada pandangan ya. 90 degrees maknanya lambung ni, sisi badan kita ni, imam ni menghadap kepada makmum. Itu masih ada pandangan ulama begitu. Tapi ada setengah tu 90 degrees pun tidak, 180 degrees pun tidak, is some kind of just 45 degrees, ataupun ada yang terus menerus saja menghadap kiblat, langsung tak beredar dari posisi itu tidak berapa tepat lah kalau ikut daripada sunnah Nabi SAW. Seperti dalam hadis ini, menghadap ke arah makmum. Kemudian Nabi SAW bertanya, adakah kamu tadi itu membaca Al-Quran juga sedangkan aku dah menyaringkan bacaan? Jadi sebahagian pada sahabat mengakulah memang kami ada buat demikian. Lalu Nabi SAW melarang, fala, jangan buat macam itu. Jadi Nabi SAW menyambung lagi sabda baginda, wa ana aqulu ma li yunaza'unil qur'ana fala taqra'u bi syai'in minal qur'ani idza jahartu illa bi ummil qur'an. Jadi kan tadi Nabi SAW dah sedang baca dengan nyaring, ada sahabat-sahabat yang juga membaca Al-Quran di belakang, Nabi SAW larang ya. So apa kaitannya? Sambungan daripada sabda Nabi SAW tadi. Jadi jangan seolah-olahnya ada orang nak compete dalam bacaan Al-Quran tu. Jadi seolah-olahnya imam baca, makmum pun nak baca, macam makmum nak compete dengan imam. Jangan. Jangan kamu baca sesuatu pun daripada ayat Quran bila saya dah baca nyaring. Maknanya kalau sembahyang sir, dia masing-masing baca.
Imam baca bacaan dia, makmum baca bacaan makmum. Tapi kalau sembahyang yang jahar, makmum diam je, dengar je bacaan imam, illa bi ummil Quran. Kecuali kalau dengan ummul Quran, kecuali kalau dengan Fatihah. Berarti Nabi SAW tak bagi baca Quran, tak bagi makmum baca Quran ketika imam sedang membaca Quran dengan jahar, kecuali kalau makmum membaca Ummul Kitab. Itu menunjukkan bahawa membaca Ummul Kitab itu adalah satu perkara yang wajib, yang fardu. Kalau tidak, apa maknanya pengecualian itu? Sepatutnya apa-apa bacaan pun tak boleh lah. Kalau imam dah baca jahar, makmum kena diam je. Tapi Nabi SAW memberi pengecualian. Illa bi ummil Quran. Kecuali kalau bacaan itu belah bacaan Fatihah. Berarti difahami daripada arahan Nabi SAW ini bahawa membaca suatu Fatihah itu adalah satu kefarduan, sehingga diberi pengecualian kepada makmum membacanya walaupun ketika itu imam sedang membaca secara jahar. Jadi mungkin bila kita sembahyang dengan saudara-saudara kita yang berpegang dengan mazhab lain, mungkin mereka agak rasa hairan, kenapa dia ni baca lagi sedangkan imam dah baca nyaring di hadapan. Saya ingat mungkin masa belajar di Jordan dahulu, ada juga orang Arab dia tegur, so kita terangkanlah bahawa ikut mazhab kita, makmum masih wajib membaca Al-Fatihah, kecuali lah kalau dalam keadaan masbuk sebagaimana kita telah sebutkan tadi. Baik. Jadi berdasarkan hadis-hadis tadi, diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah pandangan Malik bin Anas, Imam Malik, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Malik ini kita dah beritahu ada pandangan riwayat yang pelbagai tentang pandangan beliau. Imam Ahmad, Imam Ishaq, semuanya berpendirian bahawa Fatihah, walaupun imam sudah ada di hadapan membaca, masih lagi wajib dibaca oleh makmum. Okay. Ini ada satu kisah yang lain untuk memantapkan lagi apa yang kita bincangkan, bahawa Al-Imam Daruqutni dia meriwayatkan daripada Yazid bin Syariq, yang mana Yazid bin Syariq berkata, aku bertanya kepada Umar, yakni Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu tentang isu membaca Al-Fatihah di belakang imam. Maknanya imam membaca di depan, kita baca di belakang. Lalu beliau menyuruh saya membaca. Jadi bacalah Fatihah. Jadi aku bertanya lagi, wa in kunta anta, kalaupun kamu yang jadi imam. Jadi Sayyidina Umar jawab, wa in kuntu ana, walaupun aku jadi imam, baca. Lepas tu ditanya lagi, wa in jaharta. Tadi ditanya, mula mungkin ditanya, agaknya kalau orang lain jadi imam lah, tapi kalau Sayyidina Umar jadi imam, kena diam tak? Sayyidina Umar kata, kalau saya jadi imam sekalipun. Oh, mungkin kalau Sayyidina Umar baca perlahan kot, tapi kalau kau baca nyaring pun aku baca ke? Lalu Sayyidina Umar jawab, wa in jahartu, walaupun aku baca nyaring. Jadi kata Imam Daruqutni, ini adalah riwayat yang sahih, sanadnya adalah sahih. Okey. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin, fama sana'a fasna'u. Jadi imam merupakan orang yang menanggung, maknanya apa-apa yang kekurangan, macam tadilah dalam kes makmum yang masbuk, itu ditanggung oleh imam. Tapi dari segi keumumannya, apa yang dibuat oleh imam, kamu buatlah. Imam baca Fatihah, kamu baca Fatihah. Ya, imam rokok, kamu rokok. Imam sujud, kamu sujud. Bukanlah makna kata walaupun imam tu dhamin, maka imam je seorang je sembahyang, kamu diam tak buat apa-apa. Tidaklah. Kita dah terangkan tadi apa maksud al-imamu dhamin, apa-apa kekurangan, kecacatan itu ditanggung oleh imam. Maknanya contohnya kekurangan orang yang masbuk, yang tak sempat baca Fatihah, itu ditanggung oleh imam. Tapi
kaedah umumnya kan sembahyang berjamaah, maknanya masing-masing buat juga. Bukanlah kata oleh kerana dari imam kita datang je Allahu Akbar, betul biar yang lain tu wakil kat imam je lah. Imam je lah yang baca Fatihah, imam je lah yang rokok, imam je lah yang sujud, tidak. Fama sana'a, maka apa yang dibuat oleh imam fasna'u, maka kamu yang jadi makmum buat. Jadi kata Imam Abu Hatim, ini adalah satu perkara yang benar bagi orang yang berpendirian bahawa membaca Fatihah di belakang imam. Dan ini yang difatwakan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah, dan bahawa membaca Fatihah itu baca sendiri. Kemudian beristidlal kan, mengambil dalil daripada hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, iaitu Nabi SAW meriwayatkan bahawa Allah Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, aku telah membahagikan ibadah solat itu antara diriku dan hamba-ku tu bahagi dua. Fa nisfu hali wa nisfu hali abdi, sebahagian daripada ayat Fatihah itu untuk aku dan sebahagiannya untuk hamba-ku. Wa li abdi li abdi ma sa'ala. Kan kita ada memohon kepada Allah Taala dalam Fatihah, ada bentuk doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bentuk doa memohon Allah tunjukkan kepada kita jalan yang mustaqim, yang lurus, yang benar dan seterusnya. Maka bagi hamba-Ku tu apa yang dia mohon, Allah perkenankan permohonan dia. Jadi kan di situ ada elemen menunjukkan bahawa bacalah, barulah ada elemen separuh daripada bacaan itu untuk Allah, separuh lagi untuk hamba, dan seterusnya. Jadi bersabda Nabi SAW, iqra'u yaqulul abdu alhamdulillahirabbil alamin ila akhiril hadis. Maka bacalah bila hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, jadi Allah berfirman hazali, ini bacaan puji bagi Allah ni adalah buat aku dan seterusnya sehingga akhir hadis. Baik, mungkin poin yang terakhir yang kita akan sentuh pada hari ini, iaitu poin yang ke-11. Berkata Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Jadi ada dua orang tokoh yang terkenal, iaitu Ibnul Arabi dan Ibn Arabi. Jadi kalau Ibnul Arabi yang ada alif lam ain ra ba ya, Al-Arabi, Ibnul Arabi, beliau adalah ulama mazhab Malik yang terkenal dalam bidang tafsir. Kalau Ibnu Arabi tidak ada alif lam, ain ra ba ya saja, Ibn Arabi, beliau adalah ulama tasawuf yang juga terkenal, walaupun kontroversial, sebahagian menolak kerana memahami kalam beliau dengan kefahaman tertentu, sebahagian menerima kerana mengatakan bahawa kalam-kalam beliau itu sebenarnya tidak sebagaimana yang kamu faham. Jadi seorang tokoh sufi yang agak kontroversi lah kita katakan. Cuma kita orang Islam yang ingin mengambil jalan yang selamat, maka kita tidak perlu sampai menyesatkan atau apatah lagi mengkafirkan seorang tokoh yang diterima oleh sebahagian umat Islam yang lain sebagai satu orang wali Allah yang soleh, yang alim dan sebagainya. Lebih selamat kita itu mengambil posisi tidak membaca kitab-kitab beliau. Memang dilarang oleh ulama membaca kitab-kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi kerana dibimbang kita itu tidak mencapai tahap kefahaman kita. Jadi sama ada kita terjerumus dalam kesesatan kerana mengikut kefahaman yang salah, atau kita terjerumus kepada menyesatkan orang yang tidak sesat kerana kita kata ini Ibn Arabi cakap macam ni, sesat dia ni, sedangkan yang dimaksudkan tu lain. Contohlah, sebagai contoh, dia diriwayatkan bahawa Al-Imam Ibn Arabi pernah berkata kepada sekumpulan orang bahawa Tuhan kamu itu berada di bawah tapak kaki saya. Jadi kalau kita dengar cerita selalu, ini kalam yang teruk,
kamu kata Tuhan kami duduk bawah tapak kaki, ini dah parah ya. Ada orang kata Allah duduk atas arasy. Itu pun ditolak dari sudut Allah tu bertempat di atas arasy, tidak betul. Ini lagilah kata Allah duduk bawah tapak kaki. Itu kefahaman mereka tentang kalam Syekh Ibn Arabi. Mereka marah dan mereka memukul beliau. Tetapi selepas daripada beliau meninggal dunia, lama selepas itu, zaman Sultan Sulaiman, tak saya nama beliau Sultan Sulaiman, daripada Khilafah Uthmaniyah, bertanya kepada orang-orang yang ada pengetahuan, di manakah Syekh Ibn Arabi berada pada masa beliau bercakap begitu. Jadi bila disiasat, dikorek maklumat daripada orang-orang lama yang dapat pengetahuan daripada mungkin orang sebelum mereka, jadi ditunjukkan bahawa inilah tempat yang beliau sedang berdiri ketika mana beliau bercakap begitu. Jadi Sultan Sulaiman mengarahkan agar digali kawasan itu, dan bila mereka gali, mereka dapati ada di sana itu dinar dan dirham, emas dan perak tertanam di situ. Jadi barulah dapat difahami bahawa yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Arabi bukan Allah berada di tapak kaki beliau, tetapi emas dan perak yang berada di bawah tapak kaki beliau, yang mana emas dan perak ketika itu seolah-olah telah dijadikan Tuhan oleh sebahagian daripada umat Islam. Mereka sanggup menghalalkan yang haram untuk mendapatkan kekayaan. Mereka sanggup mengharamkan yang halal untuk mendapat habuan emas dan perak. Jadi kata beliau, Tuhan kamu, yakni yang kamu layan sebagai Tuhan itu, sebenarnya berada di bawah tapak kaki saya saja. Tidak ada nilai, tidak ada satu manfaat pun bila mana awak mempertuhankan emas dan perak sehingga sanggup melanggar perintah Allah Ta'ala. Jadi kalam orang-orang yang seperti itu, yang Allah kurniakan kepada mereka itu mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu, memang terdedah kepada salah faham. Makanya ulama-ulama kita tidak benarkan kita itu yang orang awam ini membaca buku-buku Syekh Ibn Arabi, kerana bimbang ketidakfahaman itu membawa orang yang membaca itu menjadi sesat, ataupun membawa dia menyesatkan Syekh Ibn Arabi, dan kedua-dua ini sangat-sangat berisiko tinggi. Tapi dalam kita tidak membaca buku-buku beliau, kita juga tidak mahu mengambil risiko menyesatkan beliau, kerana beliau dinilai sebagai seorang wali Allah yang soleh oleh ramai para alim ulama. Jadi lebih selamat kita itu jangan memanjangkan lidah kita untuk mudah-mudah menyesatkan dan mengkafirkan, walaupun kita akui ada kontroversi dalam kalam-kalam yang ditulis ataupun dinisbahkan kepada beliau. Cuma kita nak tahu, kalau kita jumpa dalam kitab Ibnul Arabi, itu bukan beliau. Ibnul Arabi ulama mazhab Malik yang terkenal dalam bidang tafsir. Kalau tidak ada alif lam, Ibnu Arabi saja, tidak ada alif lamnya. Itulah tokoh sufi yang dikenali sebagai Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi, ini isu yang kita ada sentuh tadi sebenarnya. Apabila Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tak baca Fatihah, maka manusia, yakni ulama, wahtalafan nasu, terjemahnya, dan manusia berkhilaf. Maksud manusia di sini adalah ulama. Pada asal, adakah ditanggung hadis ini menafikan kesempurnaan dan juga al-tamam wal kamal, maknanya kesempurnaan lah, nak terjemah apa lagi, atau alal ijza', atau menafikan kesahihan. Jadi la salata tu adalah tu la nafiyah, menafikan tidak ada salat. Okey, tidak ada salat, adakah tidak ada salat yang sah atau tidak ada salat yang sempurna? Itu maksudnya. Ada makna sebagai ulama memahami, bukan kata tak ada solat tu tak sah. Maksudnya tak ada solat tu tak ada solat yang sempurna. Maknanya di situ menafikan kesempurnaan. Bukanlah di situ menafikan kesahihan. Ya, jadi ini khilaf yang berlaku. Jadi bila berbeza penilaian apa yang dinafikan dalam kalimah la tadi, maka fatwa pun berbezalah. Jadi kalau orang yang faham, tak akanlah dia kata, oh, apa ikut mazhab, ikut Quran hadis, ini nak ikut hadis lah ni.
Ni nak ikut hadis, tapi dalam memahami hadis, ulama berbeza menilai makna la tadi. Bila berbeza penilaian makna la, berbezalah fatwa. Fatwa yang berbeza itulah namanya mazhab. Mazhab ni produk daripada Quran hadis. Kamu yang tak faham, kamu pula seolah-olah nak melaga-lagakan. Nak ikut Quran hadis, nak ikut mazhab. Habis itu kami ingat mazhab ambil daripada mana? Jadi, yang lebih masyhur, yang lebih kuat adalah bila nafi itu adalah alal umum. Maknanya nafi semualah. Bukan hanya nafi kesempurnaan, menafikan kesahihan lah. Jadi yang lebih kuat daripada riwayat Imam Malik, maknanya kan kita sebut tadi Imam Malik ada riwayat yang pelbagai tentang fatwa beliau. Tapi yang lebih kuat adalah barang siapa yang tidak membaca Fatihah dalam solat, maka solatnya batal, tidak sah. Maknanya nafi itu nafi lisihah, lil ijza', menafikan kesahihan, bukan setakat menafikan kesempurnaan. Tapi of course lah, untuk ulama yang berpandangan sebaliknya, dia kata hanya menafikan kesempurnaan, maknanya kalau solat tak baca Fatihah pun di sisi mereka solat masih sah tapi kurang sempurna. Kita ambil jalan selamat, baca Fatihah. Tidak ada ulama yang pertikaikan. Kemudian bila kita lihat pada perbuatan mengulang membaca Fatihah pada setiap rakaat, jadi siapa yang mentakwilkan apa yang Nabi SAW bersabda, if'al zalika fi salatika kulliha, buatlah macam itu, baca Fatihah itu pada semua solat kamu, maka hendaklah dibaca Fatihah. Sebagaimana dia ulang rokok, dia ulang sujud, bukan makna kata dia baca Fatihah hanya rakaat pertama, rakaat kedua, tiga, empat tak baca. Dia hanya rokok sujud pada rakaat yang pertama. Habis rakaat yang kedua datang daripada mana kalau tak ada rokoknya? Rakaat ketiga, rakaat keempat. Ataupun dah tak ada sujud. Rakaat pertama je ada sujud. Rakaat yang kedua tu, yang ketiga semua tak ada sujud. Tidak. Bila Nabi SAW bersabda, if'al zalika fi salatika kulliha. Buatlah macam tadi tu, macam saya ajar tu, dalam solat kamu semuanya. Mana kalau kita solat 2 rakaat, 2 kalilah baca Fatihah. Kalau kita solat 3 rakaat, 3 kalilah kita baca Fatihah. Kalau kita solat 4 rakaat, 4 kalilah kita baca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk sesi tadabbur Al-Quran. Moga-moga Allah jadikan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.